Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama memberikan majlis kita pagi ini dengan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, Kau tunjukilah kami benar dan berikan kepada kami kemampuan untuk ikut yang benar itu, dan tunjukilah kami yang batil dan kurniakan kepada kami keupayaan untuk menjauhi yang batil itu. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang mendengar kata-kata-Mu dan mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Pengurusi dan ahli kata bahasa surau, imam-imam dan binal, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kesempatan kepada kita untuk terus kita berusaha menambahkan ilmu kita. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita lakukan atas dasar ilmu yang ada pada kita, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi bekalan kepada kita yang akan kita bawa bersama selepas kematian kita. Sebelum menyambung kuliah pagi ini, topik besarnya ialah kesederhanaan. Sederhana maknanya sini ialah keseimbangan. Seimbang antara keterlaluan keras dan keterlaluan tunggal. Kalau dalam ilmu usul fiqh dinamakan at-tafriq wal ifrat. Jadi sebelum menyambung, mari kita sama-sama cuba memahami pengertian sunnah Rasulullah SAW. Sebab mudah-mudahan dengan kita memahami ini, kita sebenarnya dah banyak kali boleh dikatakan tiap-tiap waktu salat dan majlis ilmu seperti ini, kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Pengertian sunnah itu yang biasa kita faham ialah perjalanan ataupun cara hidup. Ya. Sebab sebagaimana kita bila sunnah itu yang lima, wajib, sunnah, haram, makruh, harus. Jadi bila kita cuba faham, sunnah ialah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara hidup Rasulullah SAW itu, pertama aqwaluhu, perkataannya. Yang kedua ialah af'aluhu, perbuatannya. Yang ketiga ialah taqriratuhu, pengiktirafan ataupun pengakuannya. Dan ini pula berbagai-bagai kalau kita lihat. Sebahagian tempat bila sunnah itu pakai serban, sunnah lah tu, ya. Sebagian tempat
bila letak selendang kat sini, sunnah tu katanya. Kita lupa kita duduk dalam majlis ilmu ini sebenarnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita duduk ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlis ilmu. Surah At-Taubah 122. Makanan minuman yang firu kafah. Tak sewajarnya orang beriman itu semuanya pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Kenapakah tidak ada sebahagian daripada orang beriman itu? Ini ayat ini ada kaitannya dengan peperangan di zaman Rasulullah SAW. Penafsiran ayat ini sebagian ulama mengatakan adalah berhubung dengan sebahagian sahabat yang pergi perang. Makanan minuman yang firu kafah. Tidak sewajarnya semua orang yang beriman itu pergi berperang. Kalau la nafara min kulli firqatin minhum, kenapakah tidak ada satu kumpulan daripada mereka? Mereka siapa? Yang beriman tadi. Tengok kita cuba dalam berayat. Makan dan minum tidak sewajarnya orang beriman. Sebahagian daripada mereka maknanya orang yang beriman. Kenapa tidak ada sebahagian daripada mereka yang beriman itu duduk bersama dengan Rasulullah SAW? Duduk untuk apa? Dia tafaqahu fiddin, bukan untuk tahu. Tahu ramai orang tahu, tapi mengerti dan memahami urusan agama. Tuan-tuan nampak tak beza antara tahu dengan mengerti? Imam kata tadi rapat-rapat, jangan jarak-jarak. Tahu kan kalau jarak-jarak ada apa, tuan-tuan? Ada syaitan jelas-jelas. Semuanya tahu kan? Tapi bila disuruh rapat, tak rapat juga. Itu tak mengerti lah namanya. Dia tahu tapi tak mengerti. Lagi-lagi kalau kita rapat, dia lari. Lagi tak tahu nak kata apa. Tuh. Sebab itu kita duduk seperti ini. Ayat tadi menyebutkan duduk dalam majlis ilmu seperti ini. Untuk apa? Untuk memahami urusan agama. Ini nak cakap urusan agama, boleh 2 hari kita bermusik. Boleh ya? Urusan agama itu luas ya. Ini kita ambil saja yang mudah. Yang contohnya tadi, tahu, mengerti, kan berbeza dah. Supaya apa? Wa yunzilu qaumahum, supaya yang duduk bersama Rasulullah SAW beri peringatan kepada mereka yang pergi berperang. Yang pergi perang tak dapat apa-apa kerana mereka berperang. Ini yang sampaikan. Yang katakan kena sampaikan kepada yang mereka pergi berperang. Supaya apa? Supaya mereka itu mendapat peringatan. Secara ringkasnya mendapat ini kita kena rasakan kita duduk seperti ini menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sebab mereka itu duduk untuk mendapat ilmu daripada bagi dia. Tuan-tuan bukalah. Kalau ada tafsir Al-Azhar, bacalah tafsir Al-Azhar. Ibn Katsir, saya nampak ada di situ. Buka 122 surah At-Taubah. Nampak kita supaya kita rasa bahagia. Kita duduk dalam majlis ilmu ini, kita bahagia. Nak cakap kalau sunnah-sunnah pakaian yang minta maaf bukan nak tentu ya. Kalau di Eropah ada yang pakai serban tak? Di negara Arab ada, cuma pakai itu je. Dan kalau itu ini tak ikut sunnah ni, kepala kita nanti. Subhanallah. Jadi bila duduk-duduk ini, tenang-tenang, tumpukan. Sebab
takut ada al-waswasil khannas. Waswasil khannas tu yang sentiasa membisik-bisikkan pergi dan datang. Contoh waswasil khannas, dia kata macam almarhum Piramid Teguh, kecil-kecil tak nak kata sudah. Ini sebab ni minta maaf ya, ni banyak pencen dah ni, kecil-kecil tak nak belajar. Piramid dah Teguh terlintas kadang-kadang itu kan syaitan bunyi. Tak, yang penting aku duduk kat sini, faham tak faham itu urusan Allah. Itu bukan urusan aku, itu urusan Allah. Urusan aku duduk dalam majlis ilmu seperti ini. Sebab itu yang kita boleh buat. Untuk dapat faham bukan kerja kita. Ini di antara kita perlu memahami hal seperti ini supaya kita rasa bahagia bila duduk-duduk dalam majlis ilmu seperti ini. Ya. Sebab kepahaman orang itu berbeza-beza, tak sama. Ada yang banyak fahamnya, ada yang kurang fahamnya. Allah sendiri beritahu itu kerja Allah. Allah Ta'ala kata la yus'al amma yaf'al. Allah tak boleh ditanya apa yang dia buat. Wa hum yus'alun. Manusia itulah yang akan ditanya, kamu buat ke tak buat. Kena jawab pula. Nak jawab tak boleh berdalil-dalil pula. Al-yawma naqtimu ala afwahihim, pada hari ini hari pembalasan kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka itu sendiri yang akan cerita kepada kami, kata Allah Ta'ala. Kemudian wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka membuat pengakuan apa yang dikatakan oleh tangan itu. Ini bukan tangan orang lain, tangan sendiri masing-masing. Membuktikan apa dia, tak ada ruang bagi manusia untuk menghilangkan apa yang telah dibuat di dunia ini. Ini yang kita kena usahakan insya-Allah, ya, untuk peringatan, ya. Jadi tajuk besarnya ialah kesederhanaan dalam apa? Dalam beragama ini, dan tajuk kecilnya ialah bagaimana kita nak mengetahui tanda-tanda hati itu baik ataupun tidak. Ya, di sini ialah tanda-tanda hati yang tidak baik. Dan bagaimana rawatannya? Bagaimana nak merawat hati yang tidak baik ini? Secara ringkasnya ialah tentu sekali dengan ada ilmu yang misalnya ada dalam hal hati ini ataupun sifat-sifat manusia ini ada dua. Yang pertama ialah al-madmumah, yang tercela. Yang kedua ialah al-mahmudah, yang terpuji. Ya, ada dua sifat manusia, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Pertama yang tercela, yang zahir itu, yang tercela ada, yang terpuji pun ada. Sebab amalan-amalan kita terbahagi dua, satu zahir, satu batin. Yang kadang-kadang yang zahir itu nampak baik, terpujilah kan, salat berjamaah contohnya ya. Tapi dia salat ni ara'aital ladzi yukadzibu bihi, dia termasuk orang yang berdusta dalam agama. Satu sifatnya apa dia? Alladzina hum yura'un, mereka ini salat tapi dia nak tunjuk-tunjuk, nampak? Itu dia, itu dalaman itu. Itu tercela itu. Sebab riya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Bila Nabi ingatkan sahabat, ittaqus syirkal khafi, jaga-jagalah, awaslah kamu daripada syirik yang tersembunyi. Tak nampak kan? Qal wa masyirkul khafi ya Rasulullah.
syirik tersembunyi ni apa dia? Kata Nabi, dia nak tunjuk-tunjuk. Sebab itu kita sentiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kalau yang di luar kita nampak tak betul, kita boleh tegur ya. Yang di dalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan kepada Allah. Dia saja yang boleh selesaikan. Tak ada manusia boleh selesaikan. Tapi yakin dia boleh selesaikan. Sebab yang di dalam ini hanya dia yang tahu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Teruskan. Bila ada terlintas saja, balik. Inni ala syukrika. Dengan cara begitu yang disebut sebagai mujahadah. Kita berjuang melawan apa yang di dalam hati kita, iaitu nafsu kita. Jadi kita nak lihat ya, cara yang ingin, bagi orang yang ingin menilai kekurangan dirinya mempunyai 4 cara. Rasanya ini belum sampaikan ya, insyaAllah. Bagi orang yang ingin melihat kekurangan dirinya, kita nak lihat kekurangan diri kita ini mestilah melalui apa namanya, muhasabah. Muhasabahnya ni kita cek, kita tengok mana kekurangan anda. Macam mana kita nak tahu kekurangan kita kalau kita tak ada ya, tak tahu. Dia tak dapat bezakan ini kekurangan ke ataupun dah cukup maunya kali itu. Ini contoh-contoh mudah saja. Kalau dalam sekolah pun ada kan, ini untuk dapat sekian ya, untuk dapat makan yang tinggi sekian kan itu. Dia punya darajat dia. Jadi kita kalau tak tahu benda itu, macam mana kita nak tahu kekurangan kita? Kalau tak tahu kekurangan, macam mana kita nak berusaha mempertingkatkan, memperbetulkan dulu, kemudian mempertingkatkan. Kalau kita dah rasa, aku dah lepas ni, ya, tingkat ataupun level 1, ni naik level 2 umpamanya. Macam sekolah darjah 1, darjah 2, darjah 3 dan seterusnya kan begitu. Ada satu tempat ni, ada pelajar itu rasanya baru menengah. Saya tanya dia, awak suka main game tak? Oh, suka betul. Dia kata, saya pun tak main, tapi saya tahu game ni. Tanya dia, orang main game ni ada level-level tak? Ada, betul dia ada level dia. Apa dia? Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Penghabisan apa? Ini penghabisan apa? Game over. Penghabisan game over. Saya bagi tahu kat dia, awak sekarang ni dalam step 1. Ya. Step 1 apa? Awak sebagai anak, dan keluarganya sebagai anak, apa kewajiban anak? Apa dia? Di samping belajar, tak apalah. Ini dalam kekeluargaannya, apa kewajiban anak? Wabil walidaini ihsan. Mesti berlaku ihsan kepada dua ibu bapa. Dengan mak, dengan bapa, la taqul lahum uffin. Jangan kata, pun tak boleh. Wala tanharhuma, jangan kerdik mak bapa kamu. Wa qul lahum qawlan karima. Bercakap dengan kata-kata yang mulia. Nah, nanti bila dah walaupun sudah dewasa, berpangkat tinggi, tapi belum kahwin, apa yang dia wajib lakukan? Iaitu bila depan mak bapak tu, waqfid lahum janaha dzulli minal rahmah. Rendahkan sayapmu ketika berada di depan dua ibu bapa. Tak kira lah awak tu menteri ke, pengarah ke,
CEO ke, COO ke apa, kalau depan mak bapak, rendahkan saya. Itu dia. Itu kewajipan. Itu yang belum kahwin lah. Kadang-kadang dia dah umur 35-40 pun tak nak kahwin juga. Ada yang gitu kan. Tapi dengan mak bapak, jangan angkuh. Kena sedarlah siapa yang bawa engkau tu, naik bas, turun bas, naik taksi, turun taksi. Siapa yang bawa? Pertama emak yang bawa. Jangan angkuh. Itu kewajipan dia. Nah, satu dah. Step 1 berjaya. Next step 2. Apa step 2? Tanya dia, kau nak kahwin tak? Tak. Bila awak dah kahwin, dah naik satu step lagi. Betul? Apa dia? Kewajipan terhadap isteri. Naik lagi satu, dapat anak. Kewajipan terhadap anak. Itu naik. Step sampai step, akhirnya barulah dah tak ada game over. Masa bila game over? Masa kamu dah selesaikan laksanakan sebagai hamba, sebagai anak, sebagai suami, sebagai bapa, sebagai ketua jabatan dan seterusnya. Bila sampai itu, ini semuanya step-step ini yang disebut sebagai ujian. Ujian demi ujian. Bila dah meninggal baru habis ujian. Kan itu kan? Selagi hidup tetap ada ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan kebaikan keburukan. Semua dapat pangkat, dapat naik gaji keturun apa dan sebagainya kan. Itu semuanya adalah ujian. Kamu tahu bersyukur tak bila dapat nikmat? Alhamdulillah. Kan itu adalah kurniaan Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur ma'akfur. Kan begitu kan? Ini ujian. Walaupun cerita ini ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman surah An-Naml itu ya. Ini nanti. Tapi bila kena sakit aja, pandai pula sakit gigi. Allah pandai sebut. Sebab dia faham ujian itu bila sakit, bila senang Allah ya. Jadi ini bila kita mati baru habis ujian. Itulah dia yang kita boleh pahami. Kalau kita nak lihat macam mana kita nak melihat kekurangan kita, ada 4 cara kata pengarang kitab ini ya. Ibnu Qudamah al-Maqdisi ya. Ada 4 cara nak tengok kekurangan diri kita. Pertama, bersemuka dengan guru yang tahu selok-belok penyakit hati. Kena jumpa. Ada satu kitab, ada Muta'allim. Ada seorang pelajar cukup bagus ya. Kalau baca buku itu, kita diajar macam mana adab-adab kita dengan seorang guru ya. Dia akan menjelaskan, yakni guru itu akan menjelaskan kelemahan dirinya, yaitu murid, serta cara untuk mengatasinya. Pada zaman sekarang, orang yang mesti begini sukar ditemui ya. Itu pada zaman buku ini ditulis, yaitu 9 kurun yang lalu. Sukar jumpa ya orang yang seperti ini. Sesiapa yang dapat menemuinya, dia sebenarnya berhadapan dengan seorang dokter yang mahir. Oleh itu, janganlah dia yang murid cuba mengenepikan atau meninggalkannya. Ini mungkin banyak kita dengar ya. Kita dengar seumpama orang yang sakit. Orang yang sakit, pakar untuk merawatnya, kita jumpa siapa? Dokter kan?
Dan doktor itu mestilah doktor yang dipercayai kepakarannya. Kalau belum pakar lagi, tak apalah, dia sebagai orang yang pakar. Bila kita jumpa dia suruh begini caranya, begini caranya, begini caranya. Jangan tanya kenapa macam ini. Nanti doktor kata, awak doktor ke saya doktor? Nampak kan? Susah nak jawab kan? Macam tu, bukan tak jumpa doktor dia senang. Tidak apa. Itu contoh. Begitu juga dengan benda lain. Permotoran. Kalau kereta rosak, takkan nak jumpa doktor. Mesti jumpa mekanik. Kan begitu ya? Allah. Insyur Muhammad yang diluluhi Ikim tu, saya bila ikut dia kata, dia dengar saja, dia tahu dah apa penyakit kereta itu. Kita dengar itu ya, buka sana buka sini, tak jumpa sebab tak tahu benda kan. Maknanya pakar ni. Itu banyaklah contoh-contoh lainnya, bidang-bidang yang ada pada orang. Kena jumpa orang itu. Dan bila jumpa, kena meletakkan kepercayaan kepadanya bahawa dia adalah orang yang boleh memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara nak memperbaiki hati kita. Lebih-lebih lagi kalau dia seorang Muslim. Sebab bila doktor Muslim, apa tu lagi, engineer Muslim, semuanya dia bukan nak mencari keuntungan. Dia mencari keuntungan kepakaran dia untuk mendapat balasan akhirat. Sebab dia tahu Nabi dah beringat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah penjaga, setiap kamu akan ditanya di atas jagaannya. Jadi maknanya masing-masing kita semua. Itu yang pertama ya. Maknanya menemui seorang guru yang boleh memberikan panduan dan petunjuk untuk memperbaiki hati kita ini. Yang kedua ialah mencari kawan. Kawan yang benar, boleh dipercayai, peka ataupun peka dan beragama. Dia melantik kawannya itu sebagai pemerhati kepada dirinya supaya dia dapat menyedarkannya tentang tingkah laku dan tindakannya yang tercela. Ini terutama sekali zaman kita lah, zaman kita ya. Sebab kalau tidak ditunjukkan kawan-kawan yang boleh membawa kebaikan, dia akan hanyut kepada yang lain. Sebab manusia ini secara tabiatnya dia nak cari kawan. Itu tabiat manusia. Dia tak boleh duduk sendiri-sendirian gitu kan, mesti. Jadi kerana itu Nabi pun ada ingatkan kepada kita, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Seseorang itu akan dilihat bagaimana pegangan agama kawan baiknya. Kan itu. Maka kata Nabi, hendaklah setiap antara kamu melihat siapa yang nak dijadikan kawan. Jadi kita kena dipanduan kepada anak kita, cari kawan-kawan yang baik-baik. Kerana kata Nabi SAW, orang yang berkawan dengan orang yang baik ini seperti mendatangi penjual minyak wangi. Yang itu, kalau tak beli pun dapat cium yang sedap kan. Kalau jumpa kawan-kawan yang tak baik, seperti menemui tukang besi. Tukang besi, bila tukang tu kena percikan-percikan api dan sebagainya. Kalau tak kena percikan api, sekurang-kurangnya bau asap. Nampak? Jadi Nabi ajarkan kita, ya. Jadi kita tunjukkan anak. Cara tunjukkannya, kalau zaman kita ni sekarang mengurusi, kena tahu ilmu teknologi juga. Kalau tidak step 1, step 2 dia tak tahu. Ayat 2 kan, ini step 1.
Itu dia baru nampak kan. Oh ya, itu dia punya stepnya kan. Subhanallah. Ini dia di antaranya. Sekurang-kurangnya kena ada ilmu itu dan tahu membezakan ilmu-ilmu yang ada pada zaman sekarang lah, ya. Kalau kita tak tahu memang payah. Contoh, ya. Kalau kita yang main komputer, di sana dalam komputer itu ada virus, ya. Macam-macam namanya, ya. Worm ada kan. Yang paling susah apa? Yang paling susah nak bunuh virus itu apa? Trojan. Ini cucu ni main komputer, nenek tengah basuh pinggan kat dapur sana. Ni Trojan lah. Kata nenek, engkau nak basuh apa? Sebab nenek faham Trojan itu pencuci. Yang cucu ni, Trojan itu ialah virus. Tengok, perkataan sama, pengertiannya berbeza. Kan itu. Sebab itu kena tahu. Nanti kita tak tahu tu jadi masalah. Itu pada contoh satu, ya. Jadi kena begitu, ya. Supaya kita ni sama-sama sekurang-kurangnya kalau tak boleh pun cari orang yang boleh bantu. Jangan putus asa. Dalam Islam Allah Ta'ala tolak orang yang putus asa. Kita kena buat semangat, ya, berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita tidak tahu. Allah Ta'ala akan tunjukkan nanti. Ini kita masing-masing dari tempat yang sama tak? Cuba kita dari tempat yang sama tak? Tak ada. Ada dari utara, ada dari selatan, ada daripada tengah kan? Macam mana boleh jumpa di sini? Siapa yang jumpa kan? Siapa yang jumpa kan? Itu je. Ini yang dikatakan usaha, jangan putus asa. Selalu saya bawakan ingatkan surah Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut ayat akhir yang menyuruh kita supaya berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapat petunjuk rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau berusaha sungguh, Allah Taala kata lanahdiyannahum subulana. Pasti kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami, bukan satu jalan, banyak jalan. Tapi kena ada keyakinan benda itu. Jangan cuba nak campur urusan Allah. Allah dah kata akan tunjukkan jalannya. Jangan nak masuk campur. Bila masanya, kat mana, berapa lama, itu urusan siapa? Urusan Allah. Kalau nak masuk campur, engkau jadi Tuhan dah senang, engkau urus sendiri. Tapi tak boleh. Ini yang namanya kena ada keyakinan Allah Ta'ala akan. Kita ambil sedikit contoh, ada masa lagi, ya, insyaAllah. Yang berlaku kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, supaya nak tahu di mana kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati orang yang dapat menunjukkan kelemahan-kelemahan diri kami. Ini kata Sayyidina Umar, ya. Sayyidina Umar kata, diminta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati orang yang dapat menunjukkan kelemahan-kelemahan diri kami. Minta kepada Allah, orang yang memberi petunjuk pada dia, yang menunjukkan kelemahan dia, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang mengajar itu. Ini maknanya pentingnya mengetahui orang yang boleh menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Kan gitu. Sebab itu kita ni selalu nak cuba muhasabah diri kita.
ada panduan-panduannya, sama ada melalui kitab ataupun melalui orang tadi. Jadi Sayyidina Umar minta kepada Allah Ta'ala supaya orang yang tunjukkan kelemahan itu dapat diampunkan oleh Allah Ta'ala. Satu lagi peristiwa ini yang berlaku kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia pernah berjumpa dengan Salman Al-Farisi, ya. Salman Al-Farisi ini kita tahu seorang sahabat yang dia itu daripada Parsi, ya. Parsi ini sekarang di Iran lah, ya. Sebab itu dikatakan Al-Farisi, ya. Sayyidina Umar berjumpa dengan Salman. Dia nak tanya tentang kelemahan dirinya. Dan Salman berkata, aku ada mendengar kamu makan 2 jenis lauk dalam satu hidangan, dan kamu mempunyai 2 helai pakaian. Ini kata Salman kepada Umar. Aku dengar engkau makan 2 jenis lauk makanan itu, ya, dan dua jenis pakaian. Satu untuk waktu malam dan satu lagi untuk waktu siang. Dia berkata lagi, ini Salman berkata lagi, ada perkara lain lagi? Dia menjawab, tadi Umar berkata, ada tak benda lain daripada 2 jenis makanan, 2 pakaian? Umar tanya semula kepada Salman, dia menjawab tidak. Umar berkata, 2 perkara ini pun sudah cukup mengaibkan dan menunjukkan kelemahan diriku. Apa maksudnya? Maksudnya begini, Sayyidina Umar dan Salman tanya tentang keaiban dirinya. Itu yang dikatakan bertemu dengan orang yang boleh tunjukkan kelemahan-kelemahan diri. Sebab Salman ini dia bukan tahu perkara gaib. Cara dia tanya kepada Umar, dia tanya tentang makanannya, iaitu dia ada 2 jenis makanan dan 2 jenis pakaian. Jadi bila diberitahu oleh Salman tentang 2 perkara itu, Sayyidina Umar dalam pelan-pelan dia muhasabah. Kenapa aku ada 2 jenis? Maknanya ada kelebihan rezeki itu yang banyak itu. Patutnya cukuplah untuk keperluan aku untuk makan, meneruskan hidupku. Tapi yang lebih ini, kenapa lebih? Pakaian cukuplah untuk aku gunakan pakaian ini menjadi keperluan aku dan untuk melaksanakan tanggungjawabku terhadap Allah Ta'ala. Tapi ada lebih lagi. Jadi dia kata, aku sekarang ni mencela diriku kerana ada kelebihan ini aku tak tahu. Itu dikatakan orang yang tunjukkan keaiban dia ataupun kekurangan dia. Siapa yang tunjukkan tadi? Salman tunjuk kepada Sayyidina Umar. Satu lagi yang saya nak bawa ialah Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani mungkin saya dah sebut dia. Huzaifah Al-Yamani ini seorang sahabat yang diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala. Dia boleh melihat orang tu, dia boleh tahu, ya, melalui riak mukanya tu dia boleh tahu ni orang munafik ataupun orang yang ikhlas. Itu Huzaifah Al-Yamani, ya. Sayyidina Umar pernah jumpa dengan dia. Wahai Huzaifah, kau nampak tak pada diriku ini ada sifat orang munafik? Ya, Sayyidina Umar takut ada apa? Sifat munafik yang dia tak nampak. Huzaifah mungkin nampak begitu. Sebab itu kelebihannya. Jadi bila jumpa dalam diriku ni ada tak sifat orang munafik? Kenapa Sayyidina Umar tanya? Ya, sebab dia tahu orang munafik ini Allah Ta'ala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang
munafik ini dalam level itu paling bawah. Bukan masuk neraka saja, paling bawah. Punya takut Sayyidina Umar, dia jumpa orang yang boleh tunjukkan keaiban dia, yaitu Huzaifah al-Yamani. Ya. Sebab itu kalau kita ambil kata-kata Huzaifah al-Yamani, dia mengatakan la yazalun nasu yas'aluna 'anil khair wa ana as'alu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Orang ramai sentiasa tanya benda-benda yang baik-baik, baguslah supaya dapat beramalkan begitu. Tapi aku tanya benda yang tak baik, yang buruk. Dia tanya kepada Rasulullah benda-benda yang buruk-buruk, yang tak baik. Pasal apa? Makhafata an yudrikani. Aku bimbang perkara buruk itu berlaku pada aku tak tahu. Ini yang dia bimbang. Tengok dia, takut tu dia. Benda yang buruk itu berlaku, tapi dia tak perasan. Sebab itu kita diajar sentiasa doa apa dia tadi? A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus. Sebab manusia mudah lupa. Yang dekat orang Melayu saja mudah lupa ya. Manusia mudah lupa. Tak kira lah orang apa. Subhanallah. Ini tuan-tuan, ini yang dikatakan bila balik kepada yang asalnya, apa dia? Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk kepada manusia secara umum. Baru hudan lilmun, tapi menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Ini Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah SAW supaya menjadi panduan kita, menjadi hidup kita di muka bumi ini sementara diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerana itu adalah baik bagi kita untuk muhasabah diri kita dan dengan berpandukan kepada petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah untuk pagi ini. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan lihat tajuk keinginan hawa nafsu. Ya. Cuma saya nak bawa sebagai intro ya. Intro ya. Pengenalan. Dalam diri kita memang Allah Ta'ala dah jadikan ada keinginan nafsu. Betul kan? Jangan geleng kepala. Ini Quran ni kata tu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth. Allah Ta'ala sebut dalam diri manusia ini benda-benda yang boleh membawa keburukan. Allah Ta'ala kata mereka nampak macam cantik. Zuyyina lin-nas, diperhiaskan dalam diri manusia. Ya. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat, kecintaan kepada nafsunya, hawa nafsunya. Apa dia? Pertama, an-nisa, pada perempuan. Ada kan? Orang perempuan tak suka orang lelaki ke? Minta maaf. Perempuan tak suka orang lelaki ke? Kalau tak suka, tak kahwin lah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kamu ada berpasangan. Kan gitu kan? Ada keinginan. Tapi dia tanya kenapa Allah Ta'ala sebut perempuan? Sebab lengkuk perempuan ni kalau macam itik pulang petang, habis serban hilang. Kenapa? Tuan serban serban hilang. Nampak kan? Nampak? Dia kalau bercakap suaranya ada do re mi fa so, habis. Sebab itu orang perempuan dua benda yang besar ni kena jaga. Cara berjalan, cara bercakap. Siapa yang bagi ingat ini, yang tahu segala-galanya. Kemudian ingin dapat anak, ada keinginan kan gitu kan?
Kemudian minal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah, harta, iaitu emas perak itu maknanya harta lah. Wal khairil musawwamah, kuda yang bertanda, maknanya kuda yang bagus dan tangkas. Wal an'am, binatang ternak. Wal harth, ladang, tanam-tanam itu. Semua ada keinginan itu. Jadi nak diperingatkan, jaga-jaga dan perkara-perkara yang diingini oleh nafsu ini. InsyaAllah ini kuliah akan datang ya. Kita mudah-mudahan kita ambil perhatian benda ini, sebab kita akan melihat apa yang disebut dalam Al-Quran yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya cukuplah untuk pagi ini ya. Tak ada apa-apa lain rasanya. Kalau ada yang yang benda-benda yang tak clear apa, insyaAllah ya, inilah nanti sama-sama kita berkongsi ilmu itu sebenarnya ya. Sebagaimana sahabat-sahabat itu berkongsi ilmu dapat daripada Rasulullah SAW sampai kepada mereka yang seterusnya. Begitulah sampai kepada kita yang kita tahu bahawa hasil daripada duduk bersama dengan Rasulullah SAW, ilmu itu disebabkan kita tahu macam mana Islam boleh sampai ke 2/3 dunia kan. Itu yang kita lihat hasil daripada bermula dengan duduknya Nabi SAW dengan sahabat ya. Jadi kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum